Itulah luahan dari hati oleh seorang ibu. Ialah ibu mana yang tidak risau melihat anak yang dikandung selama 9 bulan sakit di depan mata. Pemilik video TikTok berkenaan iaitu Cik Zaza Ahmad akui berasa terkilan dengan pihak insurans yang lambat memberi kelulusan untuk rawatan anaknya di sebuah hospital swasta. Kita dengar sendiri luahan Cik Zaza yang membayar RM1,600 Malaysia sebulan kepada pihak insurans, namun lain pula jadinya. Malam tu anak Cik Eza memang kondisi dia memang sangat teruk, dia punya oksigen dia drop. Lepas tu terus Cik Eza decide untuk warded lah. So bila decide untuk warded tu, time tu memang oksigen dah drop ke 70. So masa tu Cik Eza menunggu lebih kurang dekat 5 jam. Dekat 5 jam untuk tunggu GL approve. So time tu Cik Eza ingat kalau daripada ejen ni dia cakap kalau masuk ward ni dia terus approve je. Bila dah menunggu terlalu lama, diorang anak Cik Eza tak dapat rawatan. So bila anak tak dapat rawatan tu, kita sebagai seorang ibu, kita rasa macam agak terkilan lah kenapa tak dapatkan rawatan. Bila Cik Eza minta dekat nurse, Cik Eza tanyalah dekat nurse kenapa anak saya tak boleh nak warded. Nurse bagi tahu saya punya insurans tu belum approve. Bukan daripada side hospital. Hospital tak ada masalah, tapi dari segi side sana lah, daripada side pihak sana. So bila Cik Eza tanya boleh tak saya masuk ward, sebab sekarang ni anak saya dekat tempat emergency. So bila dekat tempat emergency ni orang keluar masuk yang memang dah sakit teruk kan. So nurse pun bagi masuk. So bila nurse bagi masuk, bila dah masuk ward, anak Cik Eza still tak dapat nap, tak dapat ubat kan. Bila tak dapat ubat tu lagi agak kecewa lah. Kita dah menunggu dekat 5 jam. So bila dah masuk ward 6 jam, total 6 jam menunggu, masih lagi tak dapat rawatan sebab GL tak approve. Bila nurse tanya nak tak saya bagi ubat, so Cik Eza tak tahu pula kalau Cik Eza approve kita yang kena bayar kan. So bila Cik Eza approve untuk bagi ubat, bila nurse dah bagi ubat, bila pagi tu, malam tu anak Cik Eza hanya dapat satu je nap. Sepatutnya dapat 6 tapi dapat satu je. Pagi tu husband Cik Eza bagi tahu kita kena keluarkan duit sendiri. Kena keluarkan duit sendiri time tu. Kena keluar duit sendiri sebab GL belum approve. So Cik Eza memang agak terkilan, agak sedih juga kenapa anak Cik Eza tak dapat rawatan, sedangkan kita bayar insurans on time setiap bulan RM1,600 kita bayar on time. So bila tak dapat rawatan tu, Cik Eza decide untuk discharge. So bila Cik Eza decide untuk discharge tu pun lebih kurang kena bayar nak RM3,000 lebih. So Cik Eza tak nak bayar RM3,000 lebih sebab kita memang bayar insurans kan. So pihak ejen dia minta kita tunggu. Tapi time approve pun dah petang, jam 4 macam tu. Dah anak Cik Eza yang pertama keluar, anak yang kedua pun sama jugalah, kena menunggu lebih kurang dalam 2 jam lebih. Itu pun Cik Eza bayar dulu, kita bayar deposit. Cuma bila dah kena dekat anak yang pertama tu, Cik Eza minta untuk anak yang kedua jugalah. Anak yang kedua Cik Eza bayar duit dululah sebab tak nak jadi macam kes anak yang pertama. Yalah, bila kita sebagai seorang ibu mestilah risau dah tunggu dekat 5 jam semua tu, tapi approve lagi. So waktu ketika tu mungkin Cik Eza boleh cerita sikit dalam 5 jam menunggu tu, perasaan yang macam mana tu yang ada kat dalam diri Cik Eza sebagai seorang ibu lah. Allah, perasaan saya time tu memang sebab saya pernah dengar kes saya punya follower kan, dia pernah share dia WhatsApp saya, anak dia jadi sama macam anak saya lah, nafas dia laju kan. So bila dia lambat dapat rawatan, lepas tu anak dia jadi kejang, nafas drop dan terus meninggal lah time tu sebab dapat rawatan yang lambat. So Cik Eza tak naklah salahkan daripada pihak mana-mana. Mungkin dari segi apa yang jadi ni, pengajaran bagi Cik Eza, kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, pentingnya kita kena ada emergency cash. Time tu Cik Eza tak tahu apa, kan Cik Eza tak tahu apa, kata kita kena ada duit cash dalam tangan kalau pergi hospital kan. Anything happen, macam daripada pihak insurans dia lambat untuk approve, at least kita still ada duit dalam tangan, kita boleh bayar deposit dulu. Bila Cik Eza post video kan, orang cakap kita nak buat marketing, itu bukan marketing, tapi kita nak bagi tahu bahawa semua orang mesti ada insurans, tapi tak semua orang ada duit dalam tangan, betul tak kan? So bila tak semua orang ada duit dalam tangan, tambah lagi tiba-tiba anak sakit yang perlukan dapat rawatan yang cepat, at least bila ada duit dalam tangan tu terus boleh dapatkan rawatan. Sebab kita tak boleh nak mengharapkan pihak yang kita dah bayar je. Sebab apa yang jadi dekat Cik Eza ni memang
totally Cik Ezra fikir Cik Ezra mesti kena ada duit emergency cash dalam tangan. So mungkin Cik Zah boleh kongsi juga bila dah 5 jam menunggu tu kan, yelah siapa tak risau satu, dan emosi kita pun mungkin tak stable time tu. Ada tak berlakunya petikaman lidah ke dengan pihak hospital maupun ejen tentang untuk masukkan anak ke ward? Tak ada. So far kalau pihak hospital ni alhamdulillah lah, dia orang faham keadaan kita time tu kan. Cik Ezra just bagi tahu nurse saya nak masuk dalam ward boleh tak, keadaan anak saya ni dah Cik Ezra nampak dah makin susut kan dia punya oksigen dia. So nurse minta untuk masukkan ward cepat, tapi itulah dia orang ulang alik bagi tahu awak punya GL belum approve. So bila time waktu pagi tu baru bagi tahu kata anak saya dia perlu ambil darah, bukan ambil darah, dia full medical check up kan waktu pagi. Time tu memang saya call agent lah, saya tanya kenapa last minute bagi tahu anak saya yang first umur 3 tahun tu kena dapatkan full medical check up. Kenapa time saya dah pergi hospital 2 jam awal tu masa saya menunggu, kenapa tak bagi tahu awal? Yang tu je saya tanya agent time tu, kenapa tak bagi tahu awal? Of course sebagai seorang ibu saya risau kan dengan dapat rawatan yang lambat. Memang kita agak terkilan, bukan salah daripada pihak hospital, tapi daripada segi side yang saya dah bayar kan, kenapa perlu bagi tahu last minute? Kenapa dah waktu pagi yang saya nak kena keluarkan duit dulu, time tu kenapa baru bagi tahu? Sedangkan time kita dah submit, kita dah bagi tahu yang kita nak masuk ward, kenapa time tu 2 jam awal tu kenapa tak bagi tahu? Kena buat full medical check up. At least pihak hospital boleh percepatkan proses. Kepada ibu bapa dekat luar sana, nasihat Cik Ezra, walaupun kita dah ambil insurans, kita dah bayar on time setiap bulan, tapi 100% kita tak boleh mengharapkan kepada pihak insurans sahaja. Dari segi side kita kena ada juga emergency cash. So apa yang jadi kepada Cik Ezra ni, dia antara nyawa kan. Tambah lagi anak Cik Ezra seorang demam panas tiba-tiba kejang, lambat dapat rawatan, walaupun 2 jam, ada setengah yang cakap 2 jam je menunggu, tapi dalam tempoh 2 jam bagi Cik Ezra sangat-sangat lama dengan keadaan anak Cik Ezra. Kalau time tu kejang, dia terus boleh efek kepada dekat dalaman kan, dalam otak. So anything happen, benda tu kita tak boleh kembalikan dalam keadaan asal kesihatan anak-anak kita kan. So apa-apa pun emergency cash sangat-sangat penting.